cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan satu kisah, iaitu satu iktibar dan keinsafan untuk kita semua. Kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kisah mengenai ribut Greg 1996. Siapa masih ingat peristiwa ribut Greg 1996 yang berlaku di Sabah? Peristiwa ribut Greg membuktikan yang Sabah tidak lagi sesuai digelar bumi di bawah bayu. Jabatan Kaji Cuaca mengesahkan berlaku angin lintang dari negara Philippines dan membelok masuk ke arah banjaran Kroger Range, Sabah. Masa itu cuti sekolah dan saya masih ingat masa itu PM Malaysia Tun Mahathir dan timbalannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bumi Keningau bergelap pekat beberapa hari sebelum berlaku tragedi mengerikan ini, dan kawasan paling teruk terjejas adalah di kawasan perkampungan setinggan di Kampung Pampang dan Kampung Contoh. Jumlah korban mencecah hampir 2,000 lebih orang, dan semasa kejadian itu pengangkutan awam dan persendirian tidak bergerak kerana bekalan minyak di stesen gas telah habis disebabkan jalan raya utama Gunung Mas putus. Terlalu banyak cerita dongeng yang berlegar tentang kejadian ribut Greg 1996 ini. Ada mengatakan kisah perempuan tua yang dahagakan air namun tidak dipedulikan oleh orang-orang di mana kejadian kawasan paling teruk terjejas. Kisah kemunculan nenek haus air. Kononnya, beberapa hari sebelum berlaku peristiwa banjir besar ini, telah muncul seorang nenek yang berjalan ke sana kemari dan meminta air minum kerana haus. Sesiapa yang memberikan dia minum, nenek tua itu sempat berpesan kepada mereka untuk meninggalkan rumah mereka pada tanggal 25 Disember kerana akan berlaku malapetaka banjir besar. Alkisah, mereka yang memberi nenek tua itu minum terselamat daripada menjadi mangsa banjir. Tetapi sesiapa yang tidak mempedulikan nenek tua itu akhirnya menjadi mangsa banjir besar. Kisah ini banyak dibualkan ramai orang. Saya ada mendengarnya. Ada juga kisah kononnya mereka telah membuatkan anjing dan kera mabuk. Budaya kaum Toraja tidak sama dengan budaya asli Sabahan. Peribumi Sabah amat menghormati haiwan dan memiliki banyak legenda nasab, iaitu ditimpa bencana, kerana mempermainkan hewan dengan cara menyiksa untuk menghiburkan hati semata-mata untuk menjadi bahan lawak jenaka. Menurut cerita-cerita teman, mereka telah mengadakan pesta besar-besaran di mana seekor anjing dan monyet telah dipaksa minum arak sampai mabuk. Apabila anjing dan kera itu berjalan-jalan terhuyung hayang, maka ketawalah mereka berdekah-dekah. Keseronokan dan terhibur akan aksi lucu dua haiwan tersebut. Pada pagi 26, kesemua penyiksa binatang itu dihanyutkan dalam banjir besar dan hilang, tidak diketemukan bagi orang Sabahan. Kami anak-anak jati Sabahan terikat akan kepercayaan leluhur di mana
Mempermainkan haiwan untuk jenaka akan menimbulkan malapetaka dan bencana besar. Ini bukan sekadar lejana kosong ya. Anda dipersilakan ke Batu Punggul Sepulut untuk melihat sebuah perkampungan berubah menjadi batu, dan kesan kampung itu bersama penduduknya masih lagi jelas terlihat sampai ke hari ini. Kemunculan air berbentuk naga. Ketika banjir besar melanda, ada saksi mata melihat yang air sungai bergulung-gulung turun seperti ombak di laut samudera, dan serentak itu kemunculan imej air seperti naga menyusur turun. Lembaga hitam itu dilihat oleh beberapa saksi mata berbangsa Indonesia yang ketakutan dan histeria meninggalkan rumah mereka serta-merta dan berlari ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan perlindungan. Pada 27 hari bulan, saya menawarkan diri menjadi PBSM untuk menyokong tim-tim memberi perlindungan kepada mangsa yang terselamat dengan menempatkan mereka di Dewan Kawasan Masyarakat Keningau. Saya masih ingat pada masa itu kami dilawat oleh Datuk Zahara Sulaiman, Menteri Perpaduan dan Wanita, untuk menyampaikan sumbangan kerajaan pusat. Dewan yang sepatutnya menjadi rumah terbuka Datuk Dr. Jeffrey untuk perayaan Natal diubah menjadi tempat perkampungan para mangsa ribut tropika terganas yang melanda Sabah. Datuk Jeffrey menyumbangkan kesemua makanan dan biskut untuk para mangsa korban. Di Jambatan Pampang, Keningau, mayat-mayat manusia berbaris bergelatakan di atas jalan raya. Dari mayat bayi sampai makcik, sampailah mayat nenek-nenek, terlalu menyayat hati. Dan bau yang amat busuk menjadi perkara biasa kerana usaha mencari gali mayat memakan masa selama 2 minggu. Kesemua korban mangsa ribut Greg dikebumikan dalam satu lubang besar yang dikorek begitu dalam sekali. Keranda-keranda itu disusun bertingkat dan jelas masih ingat dalam pemikiran saya. Ribuan keranda berada dalam satu lubang. Bapa saya, iaitu masa itu polis, memberitahu saya yang purata mangsa terbanyak ialah kaum Toraja, diikuti kaum Bugis dan Filipino. Orang tempatan tiada dilaporkan menjadi mangsa ribut. Di Keningau, kaum-kaum ini membina rumah di gigi sungai yang siapa sangka tiba-tiba menjadi begitu ganas dan merangkut banyak nyawa. Perkuburan Tanah Merah menjadi tempat yang amat keras dan pernah masuk TV3 apabila sekumpulan belia universiti yang mencuba aksi uji nyali dikejar oleh makhluk-makhluk gargasi yang sempat dirakam sebelum mereka cabut pergi. Setiap kali tutup mata, saya masih boleh rasakan tubuh-tubuh manusia yang sudah mengeras di timbunan kayu-kayu rumah yang runtuh dan hanyut kerana banjir. Yang saya tidak boleh lupa apabila melihat mayat seorang ibu mengandung yang sudah beku dipotong kaki dengan sensor kerana sukar dikeluarkan. Saya juga tidak boleh lupa anak belita berusia 8 tahun yang masih lembut mati lemas dalam lumpur yang pekat. Walaupun sudah lama berlalu, ribut Greg adalah kenangan paling pahit dalam hidup saya. Saya berada di situ. Saya melihat semuanya. Saya ikut tim sukarelawan dan tidur di dewan beralaskan tikar untuk membantu para pasukan penyelamat
mengurus atur makan minum mereka. Apapun yang terjadi, ianya satu pengalaman yang sukar dilupakan. Kerana itulah satu-satunya ribut di mana alam berkuasa menghukum manusia fana yang tidak menghormatinya lagi. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Daripada Larry Raphael, based on true story.